Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Ramadan, selamat berpuasa dan selamat PKP fasa 3 kepada semua yang sedang menonton. Okey, seperti yang saya janjikan sebelum ni, saya nak buat review tentang sebuah buku yang saya baru je habis baca. Okey, buku tu bertajuk Jiwa Seorang Negarawan, Biografi Tun Azizan Zainul Abidin. Okey, ini bukunya. Okey, buku ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Azam Aris. Beliau merupakan seorang wartawan perniagaan. Okey, dan buku ini diterbitkan oleh Rest Time Publishing. Okey, diterbitkan pada tahun 2008 dalam versi bahasa Inggeris dan kemudiannya versi bahasa Melayu diterbitkan pada 2011. Buku ini harganya saya tak pasti. Okey, tapi saya beli buku ni sebenarnya pada jualan gudang Putusan pada hujung tahun 2019. Okey, Putusan telah tutup penerbitannya dan operasinya, jadi buku-buku dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi ini sebahagian buku yang saya belilah, dalam berbelas atau berpuluh juga buku yang saya beli, dan harganya saya tak berapa pasti sebab saya jangkakan pada masa tu sebuah naskah buku ni yang setebal ini dijual mungkin dalam harga 10 hingga 15 ringgit, dan harga sebenarnya mungkin 30 hingga 50 ringgit lah pada pandangan saya lah dengan ketebalan macam ni. Okey, buku ini berketebalan 448 halaman dan dibahagikan kepada 19 bab, tambah epilog dan juga bibliografi. Okey, secara jujurnya buku ni saya selalunya bila buku yang saya baru beli dan buku tu pada saya menarik, saya akan terus baca. Tapi berbeza dengan buku ni sebabnya saya beli hujung tahun 2019. Jadi ini baru saya baca waktu PKP ni, bulan 4 ni baru baca. Jadi dah 5 bulan atau 4 bulan lah saya simpan buku ni. Kenapa saya tak baca lagi? Sebab saya tak letak expectation yang tinggi lah terhadap buku ni. Sebab pada saya tokoh yang dalam buku ini, sebab saya memang peminat buku-buku biografi, memoir dan juga autobiografi, tapi tokoh ini pada saya kurang dikenali pada saya lah. Okey, tapi bila saya dah baca ni baru saya ubah fikiran saya yang rupanya selama ni saya tak kenal beliau, sedangkan beliau ni adalah individu yang agak penting di dalam negara ni dan sangat banyak jasanya. Okey, kalau kita tengok namanya pun ada apa? Ada Tun. Okey, nanti kita cerita kat ujung nanti Tun tu datang mana. Jadi bila ada Tun, sebenarnya kita akan faham bahawa tak semua orang dapat gelaran ini. Jadi dia mesti seorang yang sangat penting. Okey, selalunya yang dapat gelaran Tun ni adalah menteri atau menteri-menteri yang sangat berjasa kepada negara, dan selalunya hakim-hakim dan golong-golong lain macam itulah. Tapi siapakah beliau sehingga dapat gelaran Tun? Dan anehnya saya hampir tak kenal sebelum ni. Okey, jadi itu sebuah sedikit latar belakang buku ni. Dan buku ni saya habiskan dalam masa seminggu. Tapi kalau kita kira waktu yang saya tak baca tu, totalnya dalam 4 hari sajalah untuk menghabiskan sebuah buku setebal 448 halaman ni. Jadi bila saya boleh habiskan dalam 4 hari, maksudnya buku ni agak menarik sebenarnya. Okey, jadi itu pengenalan tentang buku ni. Jadi kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kandungannya. Seperti saya maklumkan, buku ini adalah sebuah buku yang berketebalan 448 halaman, di mana ia dibahagikan dengan 19 bab, iaitu 19 bab tambah dengan epilog dan juga bibliografi. Dan seperti biasa, sebuah buku memoir ataupun biografi akan dimulakan dengan sejarah awal kehidupan tokoh lah. Okey, begitu juga dengan Tun Azizan ni. Beliau dibesarkan di Pulau Pinang dan menjadi anak yatim piatu, kemudian dijaga oleh masyarakat sekitarnya, kemudian dijaga oleh kakaknya, dan kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran ke Penang Free School di Pulau Pinang, kemudiannya menyambung pengajian ke Menara Gading di Universiti Malaya Singapura. Okey, untuk makluman, Universiti Malaya Singapura ini adalah gabungan di antara King Edward Medical College dan juga Raffles College di Singapura. Dan pada masa itu Universiti Malaya terletak di Singapura. Okey,
Kemudian selepas beliau menamatkan pengajian di Universiti Melayu Singapura, beliau telah menyambung pengajiannya di Universiti Melaya Petaling Jaya, Cawangan Petaling Jaya atau Universiti Melaya yang ada hari ini. Okey, dan kemudiannya selepas tamat pengajian di Universiti Melaya Petaling Jaya, beliau telah bertugas dalam agensi kerajaan dengan menyertai MSc ataupun hari ini kita kenali sebagai PTD lah. Okey, jawatan pertama yang disandang oleh beliau adalah penolong pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu, ataupun pada masa itu mungkin Kementerian Pendidikan atau Pelajaran Malaysia. Okey, kemudian daripada situ, okey, beliau berkembang kejayanya. Okey, kemudiannya ke kementerian, kemudian beliau telah ditugaskan untuk menyertai Perisip Malaysia iaitu MIPEN. Kemudian beliau juga terlibat dalam mageran semasa peristiwa 13 Mei 1969 di mana beliau bertugas di dalam mageran bersama dengan Perdana Menteri pada masa Timbalan Perdana Menteri pada masa itu Tun Razak, Tun Dr. Ismail, dan menariknya pada masa itu Tun Abdullah Ahmad Badawi juga berkhidmat dalam mageran di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak. Menarik lagi, pada masa ini Tun Abdullah adalah orang bawahan Azizan. Dia punya hierarki lah pada masa itu. Okey. Dan ironinya kemudiannya Tun Abdullah menjadi Perdana Menteri dan Tun Azizan pula bertugas di bawah kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, itu sebahagian daripada kejayaannya. Kemudian beliau meningkat naik menjadi Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, dan kemudiannya Timbalan Naib Setiausaha. Kemudian ke MITI, menjadi Ketua Setiausaha, tapi tak lama, dalam setahun lebih. Kemudian kembali kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Setiausaha Kementerian. Kemudian pada masa itu ada ura-ura bahawa Ketua Setiausaha Negara sudah tamat tempoh perkhidmatannya sebab dia dah nak pencen, tapi berlaku sedikit konflik di situ, di mana Tun Azizan telah antara nama-nama yang disebut untuk mengisi kekosongan itu. Jadi beliau secara peribadi tidaklah terlalu berminat dengan jawatan itu. Jadi beliau telah bertemu dengan Perdana Menteri pada masa itu iaitu Tun Dr. Mahathir dan bertanya secara peribadilah adakah beliau akan dilantik ke jawatan Ketua Setiausaha Negara, iaitu jawatan perkhidmatan awam yang paling tinggi di negara ini. Dan kemudian Tun Dr. Mahathir telah menawarkan beliau untuk menjadi Presiden dan CEO untuk sebuah syarikat milik kerajaan iaitu Petronas. Di situ beliau nampak ini adalah satu cabang baru dalam kerjaya yang beliau juga berminat. Jadi beliau telah menerima tawaran tersebut dan menyertai Petronas pada tahun 1988 sebagai Presiden dan juga CEO Petronas. Pada masa itu beliau masuk bersama dengan pengerusi Petronas iaitu Basir Ismail. Tapi dari segi perjalanan operasi Petronas, yang menjalankan tanggungjawab itu adalah CEO dan juga Presiden iaitu Tun Azizan lah sebagai CEO dan Presiden yang bertanggungjawab menguruskan perjalanan Petronas bermula 1988. Itu sedikit perjalanan kejayaan beliau sehingga ke Petronas. Jadi di Petronas ni lah barulah kita nampak bahawa beliau memberikan sumbangan yang sangat besar. Tak bermaksud sebelum itu tidak besar, sebab beliau ni berkhidmat kepada 3 orang Perdana Menteri, bermula dengan Tun Razak, kemudian Tun Hussein dan juga Tun Dr. Mahathir sebagai setiausaha split kepada 3 orang Perdana Menteri. Ini adalah satu pencapaian luar biasa kepada seorang pejabat awam. Kerana selalunya Perdana Menteri yang baru akan melantik setiausaha split yang baru. Tapi Azizan adalah seorang yang berkhidmat kepada 3 orang Perdana Menteri berturut-turut. Itu adalah pencapaian yang hebat sebagai seorang kapitan kerajaan. Jadi di Petronas, beliau kemudiannya menceburi bidang korporat dan kejayaannya semakin berkembang.
Okey, kemudian antara sumbangan yang penting, beliau di dalam Petronas sebenarnya sangat banyak dan berliku banyak pergolakan, banyak ombak dan badai dan sebagainya, banyak sebenarnya di Petronas ni. Antara yang awal yang beliau lakukan adalah beliau telah memulakan era ENP, iaitu penerokaan dan pengeluaran. Untuk makluman, sebelum ni Petronas hanyalah mereka yang mengaturkan pemasaran petrol dan gas ni di dalam negara ini. Mereka hanya menyambunglah apa yang dibuat oleh Shell dan Exxon dan Mobil tu, meneruskan selepas mereka punya pajakan tu ditukar kepada sistem pajakan barulah, senang cakap, atau perjanjian kontrak baru. Tapi semasa era pentadbiran Tun Azizan, Petronas telah memulakan kerja-kerja cari gali mereka sendiri. Antara yang terawal adalah mereka telah memulakan kegiatan cari gali minyak di Myanmar. Tapi malangnya kerja-kerja cari gali minyak ni di Myanmar ni menemui kegagalan. Dan kemudiannya ianya adalah satu proses pembelajaran yang baik dalam era globalisasi atau mengantarabangsakan Petronas. Sebab kita faham sebelum ini Petronas hanyalah sebuah syarikat nasional yang menjalankan kegiatan ekonomi di dalam negara dan memasarkan petroleum yang terdapat di dalam negara kita. Tapi bila tiba era globalisasi, mereka start untuk ke luar negara menjadi sebuah syarikat multinasional untuk menggali sendiri sumber-sumber petroleum dan gas asli yang terdapat di luar negara. Dan ianya bermula di Myanmar, tetapi ia mengalami proses yang pahit, iaitu mereka gagal mendapat hasil yang sepatutnya. Tetapi ianya adalah satu proses pembelajaran untuk Petronas bagaimana untuk melaburkan wang mereka, kerja-kerja penggalian, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang pakar dalam industri minyak, terutama dalam sektor ENP ni lah, penerokaan dan juga pengeluaran minyak daripada dalam tanah. Kemudian projek yang kedua adalah di Vietnam. Kalau di Myanmar tu di daratan, di Vietnam ini di lautan. Dan projek yang kedua ini telah membuahkan hasil, iaitu mengeluarkan minyak yang pertama untuk Petronas di luar negara. Ini adalah pencapaian yang sangat penting untuk Petronas. Kemudiannya banyak kejayaan yang dicapai oleh Petronas selepas itu. Dengan kalau kita tengok berita hari ini, Petronas telah menemui telaga minyak di Mexico, kalau ikutkan minggu lepas punya berita lah. Jadi antara pencapaian yang dicapai oleh Petronas yang baik adalah pada tahun 2008 Petronas telah disenaraikan dalam Petronas telah tersenarai sebagai 80 syarikat terbesar di dunia oleh Fortune 500. Ini antara pencapaian yang agak tinggi pada 2008, menjadi 80 syarikat terbesar di dunia. Dan menjadi 14 syarikat yang terbesar di Asia dan syarikat yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2008. Dalam industri minyak, Petronas telah mencapai status ke-17 syarikat minyak terbesar di dunia. Mengikut rekod pada tahun 2009, pendapatan Petronas adalah sebanyak 264 bilion ringgit dan cukai yang dibayar kepada kerajaan pada tahun itu adalah 74 bilion. Ini adalah sumbangan yang besar yang diberikan oleh Petronas kepada negara kita, Malaysia. Itu antara kejayaan lah yang gemilang Petronas sebagai sebuah syarikat nasional dan kemudian menjadi syarikat multinasional dan tersenarai dalam Fortune 500. Dalam ranking ke-8 pada tahun 2008. Ranking ke-80 dalam tahun 2008. Kemudian disebabkan Petronas ni sebuah syarikat yang ingin dikenali di peringkat antarabangsa, mereka start memikirkan macam mana untuk mempromosikan, membina branding Petronas ini di peringkat antarabangsa.
banyak cadangan, antaranya mereka mencadangkan untuk sponsor Piala Dunia, sponsor untuk Super Olimpik, tapi akhirnya mereka memilih satu cara bagaimana Petronas dapat dipromosikan, yang sepanjang tahun kita boleh jumpa. Jadi mereka memilih untuk mempromosikan Petronas dalam sukan Formula 1, Formula 1. Dan saya rasa ianya adalah idea yang agak bijak berbanding Super Olimpik dan Piala Dunia yang hanya bersifat 4 tahun sekali. F1 adalah sukan yang dilangsungkan sepanjang tahun. Jadi cara strategi ini adalah antara strategi yang agak bijak lah, di mana Petronas menggunakan idea ini untuk mempromosikan atau membrandingkan dia punya jenama. Dan seperti biasa, bila melibatkan sumber kewangan yang besar untuk publicity macam ni, wujudnya tentangan atau kritikan dalam negara lah, terutama dari segi pihak pembangkang lah. Jadi menurut Tun Azizan, mereka sebenarnya mengeluarkan modal yang tidak banyak pun, lebih kurang dalam 12, bukan menurut Azizan, menurut catatan daripada penulis Azam Aris ni, dia berdasarkan sumber yang dia dapat mengatakan Petronas hanya mengeluarkan 12.5 juta sahaja untuk proses promosi bersama dengan pasukan F1 Sauber. Jadi kerjasama itu hasilnya adalah Petronas mendapat liputan daripada 500 juta penonton di seluruh dunia selama 2 tahun, dengan durasi promosi selama 36 minit. Dikatakan angka itu adalah sangat murah berbanding dengan pengiklanan konvensional yang biasa. Ini mungkin satu idea yang bijak bagaimana Petronas menjenamakan jenama Petronas dan kemudiannya mempromosi Malaysia ke peringkat antarabangsa, dan kemudian dari situlah kemudian kita membina litar F1. Dan itulah hasil antara sumbangan beliau dalam Petronas, itu membawa nama Petronas ke arena antarabangsa dengan menyertai F1. Dari situlah barulah Cynthia Premac punya produk dari Petronas ni mula dikenali di seluruh dunia. Kemudiannya terdapat bila Petronas ini berkembang maju, jadi mereka memerlukan sebuah ibu pejabat. Jadi mereka telah membeli sebuah kompleks bangunan, iaitu kompleks bangunan daya bumi yang terletak di Kuala Lumpur itu, dekat dengan ibu pejabat pos Malaysia tu, dengan harga 443 juta daripada Huda Holding. Pembelian ini juga dikritik hebat, kerana dikatakan bahawa ianya adalah satu pembelian yang tidak sepatutnya. Kalau ikutkan kos pembinaan kompleks daya bumi itu adalah 400 juta, jadi Petronas beli dengan 443 juta ringgit daripada Huda. Tapi sebenarnya ia ada satu yang wajar, sebab bayangkan Petronas adalah sebuah syarikat antara yang terbesar di negara ini, confirm lah, antara yang terbesar di Asia dan di Asia Tenggara. Jadi mereka perlukan sebuah ibu pejabat yang sepadan dengan status mereka tu. Jadi pada masa tu kebetulan ada masalah di dalam projek daya bumi ni. Jadi Petronas telah membeli bangunan ini, walaupun ianya pada asalnya adalah untuk disewa sementara, digunakan sementara bangunan mereka sendiri akan dibina kemudiannya, tapi dipertikaikanlah dalam negara kerana apa, Petronas membeli bangunan daya bumi, tidak menyewa bangunan itu. Jadi itu menimbulkan kritikan lah. Selain itu, Petronas juga mendapat kritikan yang hebat apabila buat kali kedua semasa pentadbiran Tun Azizan, mereka telah menyelamatkan sekali lagi Bank Bumi Putra yang berhadapan dengan masalah hutang yang banyak, dan kali kedua diselamatkan oleh Petronas. Kemudiannya Bumi Putra kemudiannya bergabung dengan Bank of Commerce. Hari ini mungkin menjadi CIMB, tak silap saya. Itu antara isu-isu yang dibangkitkan, mendapat kritikan besar. Tapi sebenarnya Petronas melihat bahawa Bank Bumi Putra ni adalah milik Bumi Putra, jadi
Petronas sebagai sebuah syarikat yang terbesar di negara ini ada punya tanggungjawab sosial untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang penting ni, sebab sebahagian besar daripada saham Bank Bumi Putra itu adalah milik PNB, Permodalan Nasional Berhad, yang juga milik kerajaan. Jadi sebagai sebuah entiti perniagaan, Petronas juga adalah sebuah mempunyai tanggungjawab untuk membantu negara. Okey, kemudian Petronas telah menyumbang. Okay. Sebenarnya Petronas ni mendapat kritikan daripada pengkritik kerana dikatakan tidak menyumbang kepada rakyat. Dia lebih menyumbang kepada kepentingan negara dan mungkin kepentingan politik. Okay, jadi mendapat kritikan. Tapi sebenarnya Petronas dari segi kita lihat tadi, dia menyumbang sebanyak 74 bilion kepada kantung keuangan negara, perbendaharaan negara. Dan kemudiannya daripada hasil ini bukan digunakan untuk infrastruktur kemajuan negara dan rakyat. Okey. Jadi selain itu, Petronas juga membangunkan bidang pendidikannya sendiri, iaitu menubuhkan institusi teknologi petroleum Petronas, kemudian membeli Alam, Akademi Laut Malaysia yang terletak di Melaka. Kemudiannya menubuhkan institusi teknologi Petronas, dan hari ini dikenali sebagai Universiti Teknologi Petronas. Dan kemudiannya membeli kampus Universiti Sains Malaysia Cawangan Perak, dijadikan sebagai kampus UTP di Seri Iskandar. Antara kemudiannya Petronas semakin berkembang dan mereka akhirnya memiliki kira-kira 40,000 kaki tangan di seluruh negara. Dan Petronas adalah sebuah syarikat yang memiliki kaki tangan terbesar di Malaysia pada masa itu, dan mereka memerlukan sebuah ibu pejabat yang baru kerana daya bumi dah tak lagi mampu menampung jumlah kaki tangan mereka yang ramai, dan dikatakan mereka terpaksa menyewa 25 premis di sekitar Kuala Lumpur sebagai pejabat Petronas. Jadi di situlah munculnya idea untuk membina Kuala Lumpur City Centre atau Petronas Twin Tower. Jadi pembinaan KLCC juga menimbulkan kritikan di seluruh negara, dianggap sebagai satu projek mega, dan kita maklum bahawa kos untuk membina KLCC ini adalah 3 bilion ringgit. Jadi Petronas telah membina KLCC ini. Kontroversi bermula lebih awal lagi dengan pembelian tanah. Tanah ini pada asalnya adalah milik Kelab Lumba Kuda Selangor. Dibeli oleh Ananda Krishnan pada harga 110 juta. Kemudian bila tanah itu nak ditukar statusnya sebagai tanah komersial, dia perlu bayar premium pula kepada kerajaan sebanyak 320 juta. Jadi total yang dikeluarkan untuk tanah itu sebelum dibangunkan adalah 430 juta ringgit oleh Ananda Krishnan. Sebab tu kalau kita tengok kenapa di sebelah KLCC tu ada Maxis Tower kan. Itu Ananda Krishnan punya lah. Jadi itu disebabkan pengagihan saham dalam projek ini. Kemudiannya masalah yang timbul adalah bila Petronas membeli tanah itu dengan harga 681 juta, iaitu menjadikan Ananda Krishnan kaya 250 juta dalam sekelip mata. Jadi itu menimbulkan kritikan dengan membeli sebuah syarikat, dengan membeli tanah, dengan memberi keuntungan kepada pemilik tanah 250 juta. Jadi itulah proses macam mana Twin Tower dibina. Kita boleh baca dalam ini prosesnya, macam mana kaedah pembinaannya dan sebagainya, boleh dapatkan maklumat dalam buku ini. Kemudian selepas KLCC berjaya dibina, satu lagi projek datang. Satu lagi projek yang diusahakan di bawah kepimpinan Tun Azizan ni adalah Putrajaya, Pusat Pentadbiran Baru Kerajaan Malaysia, yang dibina di Sepang, Selangor. Sebenarnya terdapat 8 pilihan lokasi, tetapi akhirnya mereka memilih Sepang, ataupun Perang Besar, lokasi yang lebih spesifik sebagai pusat pentadbiran kerajaan, yang mereka antara garis panduan ciri-cirinya adalah dekat dengan Kuala Lumpur lah.
Dan kebetulan pada masa itu lapangan terbang baru juga dirancang di kawasan sekitar, jadi nampak wujudnya satu lebuh raya yang sesuai lah. Okey, sebab tu wujudnya elite lah hari ni. Okey, di mana kat situlah kita F1, kat situlah di mana KLIA dan kemudiannya Putrajaya. Dan kos untuk membina Putrajaya sebagai pusat pentadbiran negara ini adalah 24 bilion ringgit, dan ianya pasti mencetuskan kritikan di seluruh negara. Okey, kerana kos yang sangat tinggi. Tapi hakikatnya kalau ikutkan dalam buku ini, kerajaan hanya mengeluarkan lebih kurang 2.6 bilion saja kos untuk pembinaannya, selebihnya adalah dibiayai oleh syarikat swasta. Okay, Tun Azizan telah dilantik sebagai pengerusi Perbadanan Putrajaya yang bertanggungjawab menguruskan perjalanan projek ini, dan dikatakan bahawa Putrajaya adalah projek yang paling disayangi oleh Azizan. Dan buktinya adalah beliau mahu dikebumikan di Putrajaya. Okay. Jadi selepas Putrajaya berjalan dengan lancar, berjaya diselesaikan proses pembinaannya, beliau telah dipanggil oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, okay, dan beliau diminta untuk membantu menyelamatkan Mars Airline, okay, daripada kerugian yang dialami sepanjang tahun. Alright, jadi sebagai seorang rakyat Malaysia yang sangat cintakan kepada negara, walaupun pada waktu berumur dalam 64 tahun, Tun Azizan menerima tugasan itu oleh Perdana Menteri, dan beliau masuk ke dalam Mars dan membantu menyelamatkan Mars daripada terus mengalami kerugian. Dan tahun pertama penyertaan beliau mendapati bahawa terdapat impak positif, di mana Mars telah mencapai keuntungan pada tahun pertama. Okey, tapi dari segi jualan tiket dan sebagainya tu masih lagi mengalami kerugian lah. Tapi dari segi penjualan aset apa penstrukturan balik dia punya pentadbiran menyebabkan Mars kembali menunjukkan keuangan yang lebih positif selepas kedatangan Azizan. Dan selepas beberapa tahun, lebih kurang 3 tahun, Tun Azizan telah meninggal dunia pada tahun 2004. Okey, jadi kematian beliau adalah dikatakan berpunca daripada dua sebab, sama ada sakit jantung, serangan jantung, ataupun masalah stroke. Okay, mengikut rekod mayat beliau tidak di postmortem. Okay, jadi punca kematiannya sebenarnya tidak diketahui, tapi dijangka antara dua faktor itulah. Okay, jadi itu sedikit kandungan buku ni. Sebenarnya sangat banyak kalau saya ceritakan. Ini pun dah 28 minit. Kalau nak cerita satu-satu dalam buku ni memang sangat panjang review ni. Okay, jadi kita pergi kepada ulasan. Okay, pada awalnya saya memang tak jangkakan ianya sebuah buku yang menarik, dan saya pun tidak mengenali beliau. Mungkin saya pelik juga kenapa saya tak pernah dengar nama beliau ni. Tapi bila saya baca, saya dapati beliau bukan seorang yang memberi sumbangan yang besar kepada negara, dan bukannya sedikit dan sangat besar. Dan itu menjadikan ianya adalah tokoh yang sangat penting di dalam negara ini, dan sepatutnya namanya di highlightkan. Okay, layaklah saya rasa beliau mendapat gelaran Tun. Okay, untuk makluman yang beliau tidak mendapat gelaran Tun semasa hayatnya. Sebaliknya pada tahun 2010 Yang Tuan Agong telah menganugerahkan gelaran Tun kepada beliau. Okay, selepas 6 tahun beliau meninggal dunia. Okay, jadi itu menunjukkan besarnya sumbangan beliau kepada negara ini. Okay, saya dapati cara penulisan buku ini sangat menarik kerana ia yang ditulis oleh seorang wartawan perniagaan. Jadi cara penulisannya sedikit ada kuantitatif, kualitatif, dan ada statistik dan sebagainya. Itu menyebabkan ia sedikit menarik. Dan beliau macam contoh saya bagi contoh tadilah, berapakah kos yang dikeluarkan oleh Petronas untuk menaja pasukan tim Sauber dalam F1. Jadi kalau ikutkan dalam budaya penajaan dalam F1 ni, mereka sebenarnya tak boleh mendedahkan jumlah itu. Okey, tapi penulis ni dia sebab beliau seorang penulis niagaan,
beliau dapat cari data itu, maklumat itu, bukan daripada maklumat daripada tokoh, tapi maklumat yang beliau cari sendiri. Okey, bagaimana berapa jumlah penajaan yang dilaburkan oleh Petronas dalam tim Saur 2 pada peringkat awal. Okey, jadi itu menunjukkan yang menarik, dan beliau juga menginterview banyak tokoh-tokoh penting, Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan banyak tokoh-tokoh daripada dalam dan luar negara yang beliau interview untuk mendapatkan maklumat tentang sikap dan kepribadian dan cara kerja Tun Azizani. Ini menyebabkan rencahnya sangat menarik untuk kita baca, dan beliau tidak menyembunyikan fakta. Jika ada setengah mereka yang mengatakan beliau sedikit negatif sikapnya ataupun suka dekati, penulis terjemahkan dalam bentuk penulisan, tidak menyembunyikan fakta-fakta ini. Okey, tapi tidak seperti penulis-penulis lain. Okey, selalu bila bersebut tentang biografi, okey, selalu penulis yang menulis biografi berkaitan seseorang akan cuba untuk mendewa-dewakan tokoh itu dan cuba untuk memuja-muja kehebatan dia, mengada-ngadakan puji-pujian kepada tokoh. Tapi tidak menurut saya Azam Aris ni buat begitu, sebab beliau tidaklah terlalu memuji. Okey, terdapat juga sedikit kritikan. Okey, tapi pada saya ia adalah satu penulisan yang objektif, yang tidak terlalu memuji dan tidak terlalu bersifat negatif. Okey, jadi ianya adalah penulisan yang sangat baik, dan pada saya ianya adalah penulisan yang fresh. Bila kita dapat mewujudkan satu bentuk penulisan yang objektif berserta dengan data-data dan fakta-fakta, okey, dan juga kajian-kajian, interview dengan mereka-mereka yang penting. Okey, itu adalah satu yang luar biasa. Yang kedua, saya suka penulisan ini adalah kerana walaupun ianya adalah sebuah biografi, tapi ianya tidaklah 100% cerita tentang tokoh ini sahaja. Okey, sebaliknya mereka memasukkan apakah environment yang terdapat dalam sesuatu peristiwa. Okey, latar belakang peristiwa. Okey, apa mereka yang berada di sekitarnya kata. Okey, apa yang dilaksanakan oleh tokoh. Jadi bila kita baca, sebenarnya saya rasa lebih kurang 50% berkaitan tokoh dan 50% apakah yang berlaku dalam ekonomi dan negara dan juga politik pada masa itu. Jadi buku ini sangat bermaklumat, dan ianya adalah penulisan yang pada saya fresh, segar. Okey, okey, seterusnya pada saya, buku ini adalah sebuah buku yang perlu dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia, sebab kita tak banyak tokoh yang sebegini. Seorang yang punya peribadi yang baik, yang ada integriti, seorang yang sanggup berjuang, berkorban untuk negara. Bayangkan dalam tempoh sebelum beliau meninggal dunia, beliau memegang 3 jawatan pengerusi syarikat yang penting, Petronas, kemudiannya Putrajaya dan juga MAS. Okay, bayangkan dalam usia yang sebegitu beliau masih lagi menerima dan tidak menolak tugas demi negara. Okay, ini adalah sifat-sifat pemimpin, tokoh yang wajib dicontohi oleh seluruh rakyat dan perlu dibaca untuk diteladani dan memberi inspirasi kepada kita. Okey, jadi saya cadangkan boleh dapatkan buku ni. Okey, boleh baca dan cuba kenali beliau, dan saya yakin anda akan rasa berpuas hati dengan buku ini dan rasa berbaloi. Dan saya memberikan markah atau skor 8/10 untuk buku Jiwa Seorang Negarawan, biografi Tun Azizan Zainal Abidin. Okey, lupa tadi nak cakap, selain sebelum saya buat review ni, saya sempat juga Google perkembangan terkini berkaitan dengan beliau. Itu yang saya dapat tadi, yang bahawa beliau telah mendapat gelaran Tun pada 2010, 6 tahun selepas kematiannya, dan sebuah kapal, okey, kapal tentera laut Diraja Malaysia, okey, telah menggunakan nama beliau sebagai penghormatan kepada beliau, iaitu KD Azizan. Okey, jadi itu saja review buku pada hari ini.
iaitu Jiwa Seorang Negarawan, biografi Tun Azizan Zainul Abidin. Okay, kita jumpa lagi dalam review buku yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, thank you.